Boleh buat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'di wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kali sama kita meninggikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia dan juga keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Dan akan kita sambunglah kuliah kita yang telah lalu. Walaupun musim ini musim hujan, sampai jugalah. Sebelum kita nak teruskan pada kuliah kita, bersempena dengan hujan ni lah yo. Tapi kalau tuan-tuan dah tahu, ya alhamdulillah lah. Tapi sekadar nak berkongsi. Bila hujan, apa yang kita baca bila hujan? Zikir dia macam mana? Penting tu. Macam mana zikir bila hujan turun? Tahu tak? Dah tahu tak? Belum ya? Itu penting tu, pasal benda yang kita hadapi setiap hari. Dia juga zikir yang maksur yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Kita belajar sampai melaut je, apa duk zikir hujan pun kita tak tahu. Jadi kita kena tahulah benda-benda yang basic lah ya. Walaupun dia kita belajar dalam bab zikir umpamanya, tapi saya tak pastilah di surau ini ada belajar atau tidak ilmu zikir. Walaupun tak ada, kalau ada alhamdulillah, walaupun tak ada kita berkongsilah sikit sebanyak zikir ataupun bacaan yang penting-penting lah. Zikir hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. 3 patah je. Allahumma sayyiban nafi'ah. Hadis satu doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas, dan ulama zikir khususnya Al-Imam Nawawi menukilkan doa ini dalam Al-Azkar. Allahumma sayyiban nafi'ah. Wahai Tuhan, mudah-mudahan hujan ini akan memberi manfaat. Sayyiban. Sayaba. Sa tu bagi atas, ya tu bagi bawah, bersabdu. Ba alif, ba tu tanwin. Sayyiban. Sa ya ba alif. Sayyiban. Allahumma sayyiban. Nafi'an. Nafi'an tu nafi'an lah. Sayyiban makna sesuatu yang turun dipanggil sayyib. Hujan lah, khususnya hujan. Nafi'an, satu yang memberi manfaat. Jadi walaupun dia zikir, dia juga satu bentuk doa, minta Allah Ta'ala bagi supaya hujan ni bermanfaat lah. Sebab bukan semua hujan bermanfaat. Ada hujan dia boleh bagi mudarat. Lagi pula dia satu bentuk kesyukuran lah kepada Allah Ta'ala dengan sebab menurunkan hujan. Kalau hujan tak turun, letih kita kan? Hujan ni nikmat yang amat besar. Tuan-tuan kalau buka YouTube kan, tuan-tuan tengok ada seorang budak jenis, siapa nama? Adi Putra kan. Dia ada satu, dia punya video dia menghadap Sultan Pahang. Ada tengok? Kalau tak tengok, boleh tengoklah. Dia menghadap Sultan Pahang. Budak lagi tu, budak berumur bertahun kan, tapi dia jenis lah. Dia menghadap Sultan Pahang. Lepas tu orang ambil video, Sultan duduk depan, dia duduk sini. Lepas tu dia bagi nasihat kat Sultan tu. Kita pun tak boleh kan. Dia bagi nasihat. Better pula. Hamba ingin menasihati tuanku. Adalah 10 perkara saya ingat dia bagi tahu kan. Nombor 1 dia kata tuanku hendaklah menjaga sungai. Jangan bagi sungai ni kotor, sebab sungai ni anugerah Allah Taala. Kalau tuanku tak jaga sungai, satu hari sungai ni kotor, dia kata nanti Allah Taala turunkan murka.
main. Kita tak wani kata macam tu. Masa tu belum banjir sehari. Saya tengok last year. Akhir tahun. Tapi dia berlaku bila saya tak pastilah. Tapi yang saya tengok tahun lepas. Mana kata air lah ya. Air ni penting. Lepas tu kalau boleh kita jangan duk bazir air sangat. Kolah buat bagus. Masjid surau kalau tak ada kolah, buat kolah memang amat bagus. Dia boleh menjimatkan air lah. Saya pun suka ambil uduk kat kolah, ada berbanding pipe ni. Kalau ada kolah saya mesti ambil uduk kat kolah. Jaranglah saya ambil kat pipe. Okey, baik, boleh ya? Itu doa untuk doa ketika hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujan lebat ke, hujan tak lebat ke. Ada lagi lah doa lain, tapi ini salah satunya. Yang paling, yang antara yang sahih. Okey, baik. Kita akan sambung kuliah kita yang telah lalu. Dan kita masih di hadis yang pertama lah ya. Betul? Tak habis-habis lagi ustaz. Masih di hadis yang pertama lah. Walaupun dia satu hadis, tapi dia mempunyai 3 perkara yang perlu kita tahu. Dan benda ni sebenarnya pasal dia benda yang besar. Pasal apa saya sebut? Pasal potongan yang pertama, bila Nabi ditanya apakah amalan yang paling baik, Nabi jawab iman. Dan saya ambil masa yang panjang untuk saya jelas kepada tuan-tuan apa maksud iman, supaya kita ni benar-benar jelas. Dan dia amat penting berbanding yang lain. Jahat macam mana pun bukan nak suruh jadi jahat, kan? Tapi mesti iman kita mesti baik. Dan saya tak pastilah di masjid ini saya dah bagi tahu atau belum tentang satu kisah di mana, bukan satu kisah, banyak kisah Nabi sebut orang yang jahat, teramat jahat. Dan sebagainya orang yang pada zaman yang terkemudian lah, zaman dulu kan. Ada orang ni tuan-tuan dia bunuh 100 orang. 100 orang dia bunuh. Pernah dengar cerita tu kan? Tu riwayat sahih. Dia dibunuh 100 orang. Tapi akhirnya Allah Ta'ala jadikan dia ahli syurga dan Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Selagi dia tidak syirik. Dia pula nak bertaubat, mati di tengah jalan. 2 malaikat turun bergaduh nak ambil. Malaikat rahmat nak ambil dia, malaikat taubat, malaikat azab pun nak ambil dia. Sama juga tuan-tuan, ada orang yang tidak pernah melakukan amal kebaikan. Disebut dari riwayat Bukhari, ada seorang. Dan bila dia nak mati, dia teramat takut. Itu tanda orang mukmin. Orang mukmin ni bila dia sakit, dia jadi takut. Kalau aku mati, aku tak sempat nak beramal soleh. Dia ada perasaan tu. Dia memang jahat. Dan dia tak ada amal soleh. Tapi dia tak pernah syirik dengan Allah Ta'ala. Sampai bila dia nak mati, dia buat lagi satu benda yang mungkar. Apa dia? Dia suruh anak-anak dia bakar mayat dia. Ini cerita sahih. Tentu ada buku Tambihul Ghafilin tu kan, ada disebut dalam kisah. Dan dia sahih. Dia panggil anak dia, dia kata kalau aku mati aku nak kau buat 2 perkara. Pertama dia kata ahrikuni, kamu bakar. Dia matan panjang. Saya sebut dia punya rumusan. Bakar aku dia. Satu. Yang kedua dia kata selepas kau bakar aku, kau buang segala abu-abu aku. Separuh daripada abu aku, dah lah bakar kan. Bila bakar ni hancur semua dengan tulang apa benda. Aku nak kau bagi abu ni 2. Satu bahagian, sebahagian daripada abuku kau buang ke laut. Sebahagian daripada abuku kau buang ke darat. Pasal apa dia buat begitu? Pasal dia takut Allah Ta'ala azab dia. Konon-konon dia ingat dia ni jasad ni depan ni habis lah kot kan. Anak dia buat, anak dia bakar dia. Abu sebahagian dibuang ke bumi, sebahagian dibuang ke laut. Memang anak dia buat kan. Lepas tu Allah Ta'ala himpunkan semua abu semua tu. Allah Ta'ala tanya dia, pasal apa kau buat macam tu? Dia kata makhafatan, aku buat ni pasal aku takut kat kau. Allah Ta'ala ampunkan dia pasal dia takut. Tahu, amalan tak ada, tapi sebab dia ada iman, takut. Dia takut dia. Dan ada lagi satu kisah yang amat menarik, juga satu matan yang panjang. Ulama bila bahas tentang kepentingan iman, antara yang dia kedepankan hadis ni tau, dia panggil hadis dia ada nama. Apa nama hadis tu? Dia ada bagi nama. Hadis-hadis penting ni dah ada nama. Macam hadis tu ada hadis dia nama hadis Jibril. Ni dia panggil hadis sahifah, tak silap saya. Hamba Allah Ta'ala ni
Bila dia mati, Allah Ta'ala tunjukkan buku amalan. Kita ni ada buku amalan masing-masing. Memang kita tak nampak, tapi buku tu ada. Ditulis setiap masa. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran kan, mahazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Esok-esok bila kita tengok buku amalan kita, kita akan tanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, apa buku ni tidak meninggalkan, walau yang besar yang kecil semua dia tak tinggal. Bahkan setengah ulama kata, umpama Imam Ibn Abbas, dia kata walaupun kau ketawa juga kau akan ditulis. Pasal apa kau ketawa? Kalau benda tu sia-sia menyebabkan kau leka dan boleh bawa dosa pun ditulis. Saghiratan dia kata addah. Itu salah satu tafsir. Kan? 99 buku amalan dibentangkan padanya. Dia tak ada satu pun kebaikan, tak ada. Alah sikit Ustaz, 99 buku kau banyak mana? 99. Tapi Nabi kata setiap satu buku, Nabi kata maddal basar. Itu kita tahan tu. Sejauh mata memandang. Satu buku amalan kita ni, dia punya besar buku tu ialah sejauh mata memandang. Lepas tu ada 99. Kita pun lebih kurang tu lah. Kan? Saya satu buku je Ustaz. Nabi kata. Dan dia dah anggap dia akan fail lah. Dia anggap aku ni dah habis, aku neraka, mesti aku neraka. Allah Ta'ala tanya dia. Allah Ta'ala tanya dia. Azalamaka katabatil hafizun. Aku nak tanya kau lagi. Sebab esok-esok tuan-tuan, mengikut beberapa riwayat yang ada antara Adi bin Hatim, kita akan bercakap dengan Allah Ta'ala direct. Tak ada penterjemah, tak ada orang tengah. Direct. Allah Ta'ala nak tanya, dia tanya kita. Macam betul ya Ustaz. Betul tak betul, macam itulah hakikatnya. Kita beriman, memang kita akan cakap Allah Ta'ala direct. Tak ada orang tengah. Ma bainahu wa bainahu turjuman, dia kata. Tidak ada antara kita dengan Allah Ta'ala penterjemah, tak ada orang tengah. Tanya. Allah nak tanya, Azzalamaka katabatil hafizun. Aku nak tanya kau, ada tak di kalangan buku yang kau tengok ni malaikat aku tulis benda salah? Ada tak? Dia kata la ya Rabb, tak ada. Malaikat ni dia bukan macam kita. Malaikat ni apa yang dia disuruh dia akan buat. Dan dia hanya menanggung perintah Allah, dia tak tanggung perintah kita. Kita nak suruh malaikat buat tu buat ni tak boleh, kan? Ingat dulu-dulu ada jampi kan, suruh malaikat jaga dia. Jibril kau jaga aku. Mana Jibril nak jaga kita? Malikul Maut, kalau aku lalu kau bagi jalan kat aku. Ada jampi suruh apa kita Melayu ni kan? Mana ada malaikat nak bagi jalan kat kita? Kan? Kalau dibagi jalan pun datang urusan Allah, bukan urusan kita nak perintah kat dia apa. Allah Ta'ala tanya, dia kata la, tak ada. Allah Ta'ala tanya, dia kata la, tak ada. Sampai sudah tak ada. Tapi Allah Ta'ala kata, ada satu kebaikan dalam bukumu yang kau tak nampak. Dibelek-belek kan, ada satu cebisan, la ilaha illallah. Tidak Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Satu tu je dia ada. Mana kata dia mati, dia tak syirikkan Allah Ta'ala walau sedikit pun, tak ada. Dan Allah Ta'ala ampunkan dia dan dimasukkan dia dalam syurga. Masuklah syurga. Pasal dia ada satu kalimah. Dan Nabi kata la yaskul ma'a ismillahi syai'un. Nabi bagi satu perkataan yang amat bernilai buat kita. Nabi kata tidak ada sesuatu pun yang akan lebih berat daripada nama Allah Ta'ala. Ada nama Allah je, confirm Allah Ta'ala. Dan benda tu akan lebih berat. Tidak ada sesuatu yang akan lebih berat daripada nama Allah, Nabi kata. Sebab tu banyak-banyak nama Allah Ta'ala tu kita kena ada bahagian masing-masing. Kena ada lah yang kita amalkan tu. Kan? Berapa nama Allah Ta'ala? 99. Nama Allah Ta'ala banyak. Bukan 99, banyak. 99 disebut oleh Nabi dalam satu riwayat. Tapi riwayat lain Nabi sebut nama Allah Ta'ala ni sebahagian diwahyukan, sebahagian tidak diwahyukan. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang 99 tu dipanggil khabar. Dia bukan hasar. Dia sekadar Nabi nak beritahu. Dan ulama bila selidik dalam Quran dan juga dalam sunnah Nabi, dia melebihi 99. Tak kisahlah. Yang kita ada nas'alu kaya yang kita beli, dia punya tu 99 kan. Okey, tak apa. 99 tu kita kena sentiasa amalkan.
Ambillah satu hari satu nama, satu hari dua nama untuk kita zikir-zikirkan walaupun tak banyak. Ulama kata setiap nama Allah Ta'ala mesti ada bahagian zikir kat atas kita. Tanpa kita perlu tentukan hari ni nak zikir ni ya. Tak payah ambil mana-mana. Hari ni kita anak kita kadang kita sendiri pun beli, saya pun beli nasi alu kaya yang ada nama Allah Ta'ala tu kan. Dan tak perlu kita pilih-pilih berdasar pada masalah kita, tak perlu. Sebab kita minta kita berzikir dengan nama Allah ni satu ibadah. Ibadahlah dengan mana-mana nama. Ada orang dia pilih je, Ya Razak je dia pilih. Ya Razak, Ya Razak. Pasal nak kaya. Pasal nak mudah rezeki. Tapi nama Allah Ta'ala yang lain diabaikan. Tuhan tu juga. Kan? Ambil mana-mana nama. Ya Razak, Ya Razak. Esok, Ya Fattah, Ya Fattah. Setiap nama-nama Allah Ta'ala itu merujuk pada Allah Ta'ala. Dan dia memuji Allah Ta'ala. Dan bila kita puji Allah Ta'ala, tak semestinya kita, kalau kita zikir Ya Fattah, kita tak dapat rezeki ya. Dia tak ada konsep itu dalam syarak. Kita yang mencipta konsep itu. Dia tak ada. Sebab Allah Ta'ala kata walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala ada nama-nama yang baik, kau mintalah dengan nama itu. Dengan nama-nama itu. Dia ibadah. Dan ibadah ni ialah tali hubungan kita dengan Tuhan. Bukan sekadar kemaslahatan kita, terutama kemaslahatan duniawi. Nampak? Ambil mana-mana nama Allah Ta'ala untuk kita zikir-zikirkan. Mudah-mudahan nama tu akan bermanfaat. Esok-esok insya-Allah Ta'ala. Di satu hari yang kita tidak tak ada pertolongan melainkan pertolongan dia. Dan kita ni semua ada kekurangan masing-masing, ada jahat masing-masing. Kan? Nabi je maksum. Kita semua tak maksum. Termasuk yang duk cakap ni. Tak ada betul mana pun. Sekadar nak berkongsi ilmu boleh. Kan? Jadi kita kena mencari, dipanggil peluang-peluang yang umpama itu. Nampak? Jadi amat pentinglah benda ni. Terutama kita dunia Melayu ni banyak benda-benda yang karut-marut kan. Jadi kita kena tekankan sungguh-sungguh. Iman dan juga menjauhi syirik. Dan dulu pun saya dah kongsi dengan tuan-tuan, antara amalan yang baik untuk kita menjauhi daripada syirik ini apa dia? Tidur, baca kuliah ayyuhal kafir. Kita jangan tidur terutama malam melainkan kita baca kuliah ayyuhal kafir. Mesti baca. Dan kita akan lihat keajaiban. Saya tuan-tuan, saya belajar perubatan Islam dengan ramai orang. Tapi bila menyentuh benda-benda yang kadang-kadang menyalahi syarak, saya cakap bukan semua yang ada dalam perubatan Islam menepati syarak. Saya cakap betul kan tuan-tuan. Ada juga yang tidak berapa menepati. Sebab kita belajar fiqh, kita belajar usul. Jadi kita boleh tengok. Yang mana yang saya rasa tidak berapa menepati, saya tak tepi. Tak tepi. Saya belajar dengan Ustaz Khairul Nizam, anak murid Harundin Darul Manzil Terengganu. Saya belajar dengan Ustaz Syarhan Syafi'i yang suruh masuk di Tiko. Saya belajar dengan Syekh Syahabuddin daripada Indonesia. Saya belajar dengan Ustaz Sabri daripada Mesir. Saya belajar dengan ramai orang. Nampak? Jadi kita tengok. Contohnya itulah. Antara benteng syirik ialah tidur, baca kuliah ayyuhal kafir. Kena baca lah. Sebab itulah satu-satu harapan kita yang paling akhir. Orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala mati sebelum bertaubat, dia mati umpama orang kufar. Walaupun nama dia Hasan, walaupun dalam IC dia tulis agama Islam, tapi hukum dunia tak sama dengan hukum di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dimati, disembahyangkan, ditalkinkan, umpama mati orang Islam, tapi hakikatnya dia syirik, dia tak bertaubat. Syirik ni dia keluar daripada agama total. Sebab tu ulama dulu dia buat dua perbandingan. Dan kerja hok bagi nampak benda kecil ni jadi besar, benda besar ni jadi kecil, kerja iblis. Dia buat perbandingan. Saya lupa Syekh apa, Imam apa, tak pun lupa juga. Dia bagi dua orang manusia. Satu, dia kata orang yang berzina dengan ibunya. Yang kedua ialah orang yang melakukan syirik dengan berjumpa bomoh, minta ubat dengan cara syirik lah. Kan? Contohnya je lah. Dia kata orang yang pergi jumpa bomoh tu buat syirik. Orang ni pun sudah terlibat dengan syirik. Tak ada siapa pun akan cerca atau maki atau marah dia. Bahkan orang buat tak reti. Kadang-kadang orang pun join sama. Kan? Tapi orang yang berzina dengan ibunya, dia akan dicerca, bahkan dia akan dihalau daripada tempat tinggal. Jahat kau ni, dia kata.
Padahal di sisi Allah Ta'ala, orang yang melakukan syirik pergi jumpa bomoh itu lebih jahat, bahkan mengeluarkan daripada agama berbanding orang yang berzina dengan ibunya. Hak ni sebenarnya lebih okey lagi berbanding hak tu. Tapi kita duk pandang hak ni jahat. Ni memanglah dia dah twist. Kan? Saya kawan, bukan kawan lah, kawan atas kawan. Kereta hilang. Oh, dia parking dekat komuter Sungai Buloh tu kan. Boleh hilang perdana dia. Dia pergi di Kuala Selangor, jumpa kat situ. Adalah kawan tu bawa pergi. Ni saya dengar cerita lah kan. Kawan rapat kita juga ni. Pergi sana tilik. Oh, Tok Umar ni kata kereta awak ni duduk belah utara. Kawasan mana tak tahu. Nanti kita tengok sehari dua lagi. Dia pergi pula di welfare. Di welfare rupanya ada juga yang tukang tilik Melayu kita. Ada kawan seorang tu hamba Allah Ta'ala tu. Kan? Belajar tasawuf sana sini. Dia yang bawa kawan tu pergi ke welfare. Tak apa, dia kata ni ikhtiar kita je. Kan? Pelik betul dia. Pergi welfare. Orang bomo welfare tu cakap apa? Oh, kereta awak ni dia kata duduk sebelah-sebelah Johor dia kata ni. Sudah. Seorang Tok Bomo kata belah utara. Alih-alih tak dapat pun kereta dia. Duit je hilang itu. Dia pakai buah limau. Cucuk limau pusing. Dia buat kat luar rumah. Bukan dalam rumah. Dekat luar rumah. Pusing. Tengok kan. Berhenti kat mana macam tu lah. Kereta hilang pergi. Macam tu lah. Hari ni orang nak mengajar kena tahu dia. Siapa-siapa pun nak mengajar mesti tahu dia. Tak ada tauliah mengajar sini, ni boleh kena dakwa, boleh kena tangkap, boleh kena masuk mahkamah, denda tak kurang RM1,000. Ni, saya ni, siapa-siapa lah yang duduk di sini. Tapi orang nak jadi bomo tak perlu tauliah. Tak perlu tauliah. Dan tak ada orang nak pergi tangkap dia pun. Dia tak payah risau, tak payah takut, tak payah apa. Kan? Saya pernah ikut kawan saya pergi di Tanjung Karang. Ada satu tempat untuk orang minta tolong lah. Saya ni cerita hampir 10 tahun dulu lah saya pergi sana. Ada seorang tu, saya pergi situ di Tanjung Karang. Main maghrib di sana, lepas tu pergi rumah dia bagi mbah lah, mbah kan. Orang Jawa bagi mbah, atuk bagi mbah kan. Masuk duduk. Dia punya ruang tamu dia, saya ingat luas jugalah. Luas. Boleh muat lah 5-60 orang. Luas. Saya duduk. Saya antara yang sampai awal lah saya duduk. Tu ramai datang. Sebelum dia masuk, mbah tu datang, kita punya malah yang baru datang tanya daripada mana, daripada Perak. Jauh-jauh semua tu. Tanjung Malim, semua kawasan sekitar yang jauh-jauh jugalah. 2-3-40 kilometer pun. Akhirnya penuh orang tamu tu. Dia dah penuh baru dia keluar. Dekat night shop baru dia keluar. Dia keluar duduk nanti kejap. Dia kata makcik tua dah. Umur saya ingat dalam 70 pun. Dia pun kejap. Dia pun apa jadah. Dia pun baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Baca Yasin dah 5 minit. Lepas tu pensan. Lepas pensan bangun. Bangun tu jadi orang lain dah. Tak jadi mbah dah, jadi orang lain. Lepas tu masuklah seorang cakap hajat kat dia kan. Masuk seorang, kalau yang sakit-sakit lah, bawa air dia baca sikit. Saya pun tak tahu dia baca apa. Dia ambil sekejap seorang-seorang. Bukan lama pun. Ada yang minta hajat lama tak dapat anak, ada minta macam-macam lah. Kan, itu dia panggil menurun. Menurun. Jakir keluar fatwa menurun ni syirik. Tak boleh buka fatwa dia. Itulah. Ada lagi satu kat Kota Baru. Ni kat Kota Baru. Dia menurun juga. Tapi nak jumpa dia kena bawa ayam. Sebelum dia nak menurun, dia makan ayam tu dulu. Habis ekor ayam baru dia menurun. Betul, ni kisah benar ni. Macam cerita kat saya. Betul-betul. Ataupun lepas dia menurun. Dia baca kan. Dia menurun. Lepas tu dia ambil ayam tu dia makan. Habis dia makan baru dia boleh ubah orang. Dia habis kasih ekor ayam tu dulu. Dahsyat tu. Apa tu? Okey lah tu, kekalkan. Banyaklah ya. Jadi kita kena menjauhi benda-benda yang seumpama ini. Jauhilah. Kalau boleh jangan terlibat.
Bukan kita kata macam itulah kita kata jahat macam mana pun kalau boleh jangan syirik. Syirik ni bahaya. Dan syirik ni boleh berlaku dalam banyak bentuk lah. Banyak bentuk. Sebab tu kadang-kadang itu bentuk kasar-kasar yang kita nampak. Ada benda yang kecil-kecil yang boleh membatalkan iman tanpa kita sedar. Boleh berlaku. Sebab tu Nabi peringat kat kita, syirik ni umpama satu lubang yang kecil, lubang semut di atas bukit pada malam yang gelap gulita. Sukar sungguh lah untuk kita kesan sebahagiannya. Dia boleh berlaku dalam amalan kita yang kadang-kadang kita tak sedar. Dia kadang-kadang boleh jadi juga syirik ni dia berwajah agama. Itu yang paling bahaya. Tapi hakikatnya dia syirik. Sebab tu ulama-ulama yang betul-betul orang kata apa, mendokong syarak ni, dia jelaskan pada kita. Siapa yang memahami dan mengikutinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak mengikuti dan memahaminya, maka dia akan hanyut dalam benda yang seumpama itu. Kadang-kadang benda tu tak bagus. Kita nampak zahir bagus. Ada orang nak semayang, tuan-tuan, dia panggil Nabi dulu. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Zikir, dia zikir. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Boleh 10-20 kali baru dah kata takbir. Allah. Zahirnya kita tak ada masalah. Apa masalah? Sebut nama Nabi tak ada masalah. Tapi bila dizikirkan, tambah pula bila nak solat, dia jadi masalah. Jadi lain lah. Jadi kita tak suka dah amalan seumpama itu. Takut-takut itulah termasuk dalam hal itu. Kalau tamu-tamu nak semayang tengok muka tu lagi tak boleh. Kan? Nak tanam dengan gambar Tok Guru. Ni berlaku. Saya Ustaz Din di Subang. Dia ni memang kerja dia mandikan jenazah, tanam. Memang kerja dia. Orang swasta pun dah ambil dia. Dia kerja, itulah kerjanya. Dan dia teramat sibuk. Saya mengajar di surau dia dah 2 tahun. Nak tengok dia setahun sekali 2. Jadi dia memang sibuk. Dia beritahu saya ada satu tempat dia pergi jenazah rata-rata. Kan? Masa orang ambil dia, yalah kadang-kadang orang kita ni yang duduk di dekat-dekat masjid, dia masuk khairat, tak ada masalah lah. Yang jenis-jenis orang berada ke apa benda kan, dan dia minta orang yang jenis lagu ni lah yang uruskan. Dia ada satu tempat dia beritahu saya. Kan? Tanam sekali dengan gambar Tok Guru. Ada. Tok Guru. Jadi kadang kita rasa macam tak ada. Tapi benda tu ada dalam masyarakat kita lah. Kita ni alhamdulillah lah selamat. Tapi kesian yang tak selamat tu. Kan? Dan saya dah urai pada tuan-tuan, itu batin dia panggil. Dia muka yang bersifat batin. Saya sebutkan batin apa, maksiat ni muka ni dia ada 2. Satu batin, satu maksiat. Maksiat ni yang terang-terang maksiat. Orang mencuri maksiat, zina maksiat, semua maksiat. Kemungkaran yang bersifat agama dipanggil batil. Ini batil lah. Benda-benda yang bersifat agama dipanggil batil. Lawan dia hak. Yang kita nak mendirikan yang benda-benda macam ni. Okey, baik. Jadi amat penting beriman. Kita kena pegang sungguh-sungguh supaya kita tak terlibatlah benda-benda yang karut-marut, syirik. Walaupun tidak terlibat dengan perbuatan, tapi kadang-kadang kepercayaan walaupun sedikit. Janganlah kita terlibat. Kita tak pasti, kita tanya ustaz yang tahulah. Benda-benda seumpama itu. Kadang-kadang tuan-tuan, dia sudah sebati tahu dengan masyarakat kita. Sebahagian umpama kita sebut macam petua, sama juga. Petua yang tidak melibatkan kepercayaan tak apa. Tapi mana-mana petua yang melibatkan kepercayaan, kita kena semak balik. Nampak? Macam saya lah zaman saya kecil-kecil dulu kan. Kita kalau nak musafir hari Khamis, orang tua tak bagi. Saya sendiri pun terus tak bagi. Dia kata musafir Khamis tak bagus. Tapi bila kita belajar, hari Khamis lah sunnah musafir. Nabi banyak bermusafir pada hari Khamis. Jadi salah. Itu. Jadi kadang-kadang kita tak sedar tak apalah. Tapi lama-lama dia jadi begitu. Yang melibatkan kepercayaan. Kan ada orang nak kenduri balik menyapu atas apa nama? Atas tembok, takut hujan. Itu semua benda-benda khurafat yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita ni mensyirikkan Allah Ta'ala. Walaupun tidak secara direct. Tak direct lah, tak minta dengan penyapu tu. Tapi perbuatan kita tu benar-benar menyalahi. Benar-benar menyalahi syarak. Kenapa? Jadi kita kena faham. Ibadah pun kalau dia menyalahi syarak, kita tidak diazab Allah atas dasar ibadah itu. Tapi kerana atas dasar menyalahi syarak. Pada zaman Sa'id ibn Musayyib tuan-tuan, dia masuk masjid, dia tengok ada orang tengah semayang. Dia tengok-tengok Tuhan tak masuk lagi. Apa sah kawan ni dah semayang?
Dia orang ni dia banyak semayang. Lepas semayang, lepas semayang. Al-Imam Ibn Rajab bawa mari kisah ni dan dia sahih. Lepas dia habis semayang, Sa'id Ibn Musayyib, salah seorang tabi'in yang bila dia meriwayatkan hadis, dia diterima walaupun dia direct sebut qala Nabi tanpa menyebut nama sahabat. Al-Imam Syafi'i dia tolak semua hadis mursal dia panggil. Tuan-tuan tak tahulah hadis mursal ni apa mungkin. Hadis mursal ni adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in direct dia sebut kata Nabi. Dia tak melalui sahabat. Mana boleh? Kau tak jumpa Nabi, mana boleh kau kata Nabi kata? Semua dia mesti ditolak. Melainkan hadis Sa'id Ibn Musayyib. Imam Syafi'i terima hadis dia seorang je. Mana kata dia ni hebat. Dia tanya. Oh, dah isyak lah. Dia tengok kawan tu semayang. Dia tanya kawan tu. Solaitan nawafil, kamu semayang sunat? Dia kata na'am. Dia kata ahlakakallah. Allah Ta'ala akan hancurkan kamu. Ataupun azabakallah. Saya tak ingat lafaz. Allah Ta'ala akan azab kamu. Dia pun kata, ayyu'azibunillah ala solat. Allah Ta'ala boleh azab aku ke dengan sebab semayang? Dia semayang lah. Dia kata la yu'azibukallah ala solat. Allah Ta'ala tidak mengazabmu kerana semayang. Walakin ala khilafis sunnah. Tapi kerana kamu telah menyalahi syarak, menyalahi sunnah. Kan? Bukan sebab semayang tu Allah Ta'ala azab tu, tapi sebab kau telah menyalahi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dah satu lah. Nampak? Semayang benda bagus, tapi waktu dia tak kena. Maka kamu diazab bukan dengan sebab semayang tu, dengan sebab kamu menyalahi apa yang telah diwahyukan. Nampak? Contoh dia gitulah. Betul penting kita kena nilai ketepatan syarak tu macam mana. Kan? Kamu benda-benda yang bersabit, benda-benda macam ni lah. Iblis ni sentiasa nak kita ni terlibat. Jadi agak-agak faham lah. Dan dari masa ke semasa saya akan sebut benda ini supaya kita akan sentiasa ingat lah. Baik. Kemudian Nabi jawab apa lagi? Al-jihad. Berjihad. Dan saya pun dah sebut pada tuan-tuan, banyak kuliah saya ingat 3-4 kuliah saya sebut pasal jihad, dengan mentafsirkan beberapa perkataan daripada ulama yang besar-besar, antara Al-Imam Ibn Qayyim. Yang last hari itu juga saya mentafsirkan kepada tuan-tuan kata-kata Al-Qurtubi bersabit dengan jihad, dan dia membahagi jihad ni kepada 4 atau 5 bahagian, dan saya dah sebut satu persatu. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, mudah-mudahan tuan-tuan ingat, daripada sekecil-kecil jihad sampailah kepada sebesar-besar jihad. Sekarang saya nak masuk dan saya nak menghabisi yang ketiga lah. Kemudian the next kuliah yang akan datang kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Baik, hadis ni saya sebut dulu riwayat Ma'iz daripada Ahmad. Riwayat Ahmad daripada Ma'iz. Dan dia juga sebenarnya ada riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Lebih kurang samalah. Cuma beza dia, riwayat Bukhari Muslim dia tak ada alif dengan lam. Sebab tu saya sebut hadis ni Ma'iz, sebab lafaz ni dia pakai lafaz Ma'iz, dia tak pakai lafaz Bukhari. Afdalul amal imanun. Dia tak ada alif dengan lam. Jadi sebab tu bila saya baca hadis ni saya kata hadis Ma'iz. Saya tak kata hadis Abu Hurairah, pasal beza alif dengan lam aja. Itu penting. Dipanggil tausiqun nusus. Keboleh percayaan nas. Mana hadis tu lafaz siapa kita sebut, siapa yang meriwayatkan, ikut lafaz. Sebab kadang-kadang hadis tu sama, tapi lafaz dia ada beza sikit. Baik. Kemudian Nabi kata, jihad habis ya. Kemudian Nabi kata summa hajjatun mabruratun. Nampak? 3 amalan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Bermula dengan beriman. Beriman ni dia bukan sekadar kepercayaan, tapi dia adalah amalan. Kemudian jihad. Kemudian ketiga haji yang mabrur. Haji yang mabrur, haji yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa kedudukan haji dalam syarak? Kedudukan haji dalam syarak ialah dia adalah rukun Islam yang kelima. Selepas syahadah, selepas salat, selepas zakat, selepas puasa, dan barulah haji ataupun umrah mengikut setengah ulama yang mewajibkan umrah. Jadi haji kedudukan dia yang kelima, atau beberapa nas yang sabit daripada Nabi, dan juga disebut Allah Ta'ala dalam Quran, antara dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran ayat 97, Allah Ta'ala kata walin nasi
Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala kata wajib ke atas manusia melakukan haji selagi mana dia mampu melalui jalannya. Mampu tu ulama orang panjang lebar lah apa yang dimasukkan dengan mampu. Mana kata dia kewajipan. Dan kita biasa dengar umpama hadis yang Nabi sebut buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan. Lagi? Wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Nas dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dia kedua selepas Quran daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata terbina Islam di atas 5 perkara. Hak ni yang kita panggil rukun ni. Nabi tak kata rukun Islam ni 5, dia tak kata. Istilah rukun ni dia istilah baru yang dimasukkan dalam fiqh semasa zaman penyusunan ilmu fiqh. Dulu disebut dibina Islam di atas 5 perkara. Mana rukun? Dia sebut rukun benda penting lah. Masjid ni mana rukun? Rukun tu tiang-tiang yang ada. Rukun. Jadi ulama guna istilah rukun. Mana benda yang penting. Kita pun dah bahasa tu dah jadi Melayu lah. Rukun kita panggil juga kan. Rukun Islam. Nabi kata terbina Islam di atas 5 perkara. Pertama, syahadah. Tak masuk Islam melainkan dengan syahadah. Tak ada jalan lain. Mesti bersyahadah. Walaupun ada sebilangan kecil ulama yang kata boleh masuk Islam dengan yakin. Umpama Imam Al-Baijuri rahimahullahu taala disebut dalam buku dia Tuhfatul Murid, dia kata ada sebahagian ulama yang mengatakan boleh masuk Islam dengan yakin tanpa melafazkan, tapi dipanggil dia adalah pandangan kecil ulama lah. Atau beberapa nas yang sabit juga daripada Nabi SAW. Antaranya nas daripada Uthman, hadis Al-Bazzar. Nabi kata man alima anna Allah haq, dia kata dakhalal jannah. Siapa yang yakin Allah Ta'ala ini benar, dia akan masuk syurga. Jadi dia pakai ada nas macam tu. Jadi dia kata yakin, tak lafaz pun dah dikira Islam. Tapi jumhur kata mesti melafazkan. Sebab tu kita tengok orang yang nak ajak orang pada Islam. Kita tengok YouTube Datuk Zakir Naik umpama kan. Dia tanya, do you believe in Allah one God? Dia kata yes, I believe. Do you believe in Prophet Muhammad? Yes, I believe. Do you believe in hereafter? Yes, I believe. Okay, now you follow me. Pada dia believe tu, aku dah percaya. Now you follow me. Dia sebut Arab dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun sebut asyhadu an la ilaha. Sebab itu jalan melalui kesepakatan dan jumhur ulama nak masuk Islam melalui dengan syahadah. Mesti Arab. Itu dia mengambil jalan selamat lah. Mesti syahadah ke Arab, baru dia sebut ke Melayu sebagai makna. I bear witness, sekian sampai akhir. Dia akidah tu tapi kena syahadah juga lah. Mengambil keputusan ulama yang ramai. Kemudian Nabi kata semayang. Kemudian Nabi kata puasa. Kemudian Nabi kata zakat dulu, kemudian puasa, kemudian haji. Jadi kedudukan dia yang nombor 5. Dan pernah satu hari Nabi khutbah pada sahabat. Nabi kata innallaha farada alaikum al-hajj. Nabi kata wahai sahabat-sahabat aku, Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas kamu haji. Haji ni apa makna? Apa makna haji? Haji ni secara bahasa ni makna dia adalah qasad, niat. Keinginan untuk melakukan sesuatu, itulah haji. Dari sudut bahasa dia lah. Dari sudut syarak dia ialah melakukan ibadah haji mengikut syarat tertentu, rukun tertentu, mengikut apa yang telah ditetapkan dalam syarak. Itu makna istilah. Makna syarak dia lah. Nabi kata Allah Ta'ala suruh kau pergi haji. Nabi tak kata sekali, Nabi tak kata 2 kali. Nampak ni hadis Abi Hurairah daripada Bukhari Muslim. Allah Ta'ala memfardukan atasmu haji. Nabi kata gitu. Tiba-tiba ada seorang sahabat tanya, aku lu'am ya Rasulullah. Sahabat pun ada juga yang jenis tanya kan. Nabi kata Allah Ta'ala mewajibkan kepada kamu haji. Zahir nas menunjukkan sekali lah. Bila tak disebut bilangan, mana sekali. Dari sudut akli, keakalan manusia ni, bila tidak disebut bilangan, mana kata kurang-kurang sekali lah. Tak payah tanya lah. Tapi ada sahabat dia tanya, aku lu'am ya Rasulullah. Tiap-tiap tahun ke nak kena haji? Ada juga jadi tanya macam tu kan. Nabi diam. Sampai dia tanya 3 kali.
Kullu am ya Rasulullah. Dia ingat Nabi tak dengar. Nabi tengok dia, Nabi diam. Kullu am ya Rasulullah. Kullu am ya Rasulullah. Nabi pun kata, "Lau qultu na'am la wajabat." No. Kalau aku kata ya, nescaya Allah Taala akan wajibkan ke atas kamu. Dekatnya Nabi dengan Allah Taala ni kalau Nabi kata ya je. Sebab tu Nabi ni dipanggil asyari', pesyarat. Kita pesyarat ni ada dua je. Satu dipanggil pesyarat yang nombor satu, asyari'ul awwal, Allah Taala. Yang kedua dipanggil asyari'us sani, pesyarat nombor dua, Nabi. Dia tak ada pesyarat nombor tiga. Ustaz Asad tak ada. Dua syarat ni dua je. Ketetapan dalam agama hanya boleh boleh datang menerusi Allah dan Nabi melalui jalan wahyu. Ataupun juga ijtihad Nabi sendiri. Boleh. Dua tu je. Bahkan ada benda yang Nabi nak Allah Ta'ala wajibkan. Dan Nabi kata Allah Ta'ala masukkan dalam syarat. Pasal dia Nabi. Allah Ta'ala bagi jugalah keistimewaan pada Nabi kita. Nabi kata kalau aku kata ya, nescaya Allah Ta'ala akan fardu kata kamu. Setiap tahun. Nampak? Dan kamu takkan mampu. Lama setata'tum Nabi kata. Kamu takkan mampu. Satu Nabi nasihat dia sikit. Nabi kata innama halakal ladzina min qablikum likasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Nabi kata telah hancur umat yang terdahulu dengan sebab dua perkara. Pertama, kerana banyak bertanya. Nampak? Yang kedua, dia menyalahi nabinya dalam banyak perkara. Sebab tu kita jangan menyalahi Nabi. Pertama dalam perkara yang sudah ada ketetapan. Menyalahi manusia tak apa. Jangan menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena buat ikut apa yang kita belajar. Bukan apa yang kita lihat manusia melakukan ataupun manusia mengatakan. Dah, ikut apa yang kita belajar. Sebab tu ilmu ni penting. Imam Syafi'i, Imam Ghazali kata al-ilmu imamul amal. Martabat ilmu imam kepada amalan. Yang boleh jadi imam kita ni ilmu je. Nampak? Baik. Tanya. Nabi kata dulu orang dulu hancur sebab dia ni banyak bertanya. Sebab tu dalam syarak tanya ni dia ada dua hukum. Pertama makruh dan kadang-kadang boleh jadi haram bergantung atas niat. Tanya kerana nak menjatuhkan. Tanya kerana nak niat tak baiklah, dia haram. Umpama orang Yahudi dan Nasrani bila dia tanya Nabi, dia tanya tu bukan dia nak tahu, dia dah tahu benda dalam Taurat, benda dalam Injil, dia tanya nak tahu Muhammad ni tahu tak tahu. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kata ya Rasulullah, ya Abul Qasim, bagi tahu aku apa makanan pertama dalam syurga. Dia tanya Nabi. Padahal dia tahu Nabi dalam Taurat dah ada. Saja dia tanya Nabi. Dan Nabi pun tak diwahyukan benda itu. Nabi diam sampai 3-4 hari baru Jibril turun buat mai wahyu, baru dia cakap kat kawan. Oh, aku dah terima wahyu. Sekarang dia kata betul. Dan dia masuk Islam. Ada juga dia tanya Nabi, Nabi boleh jawab, dia tak masuk Islam pun. Ni pertanyaan orang-orang yang seumpama ini. Kita kalau boleh elakkan. Ada juga jenis orang tanya kita nak mengajar. Tanya kita, tapi tanya nak hentam kita. Kan? Tanya nak pangkah kita. Ada juga jenis macam tu. Tu tanya jenis orang Yahudi Nasrani. Boleh bawa jadi haram, tapi saya tak kata haram kat dia lah. Ada. Tapi tempat ni alhamdulillah lah, saya tengok baik-baik belaka kan. Muka manis-manis belaka, saya beranilah sikit. Orang kata, kalau tengok muka garang-garang, saya risau juga kan, cakap slow sikit. Pertama, makruh boleh sampai haram bergantung pada niat. Makruh ni mana bertanya yang boleh mengakibatkan dengan akibat yang tidak baik. Kan? Ataupun tanya benda yang tidak perlu. Macam tadilah, itu makruh. Ataupun tanya dengan pertanyaan yang tidak kena dengan masa dan tempat ni. Jenis-jenis macam itulah, dia makruh. Tapi tanya juga sebenarnya benda yang baik dan digalakkan dalam agama, dipanggil mustahab. Disunatkan juga. Kata Nabi dari riwayat Ali, hadis Al-Baihaqi, Nabi kata as-su'al nisful ilmi. Bertanya ni adalah sebahagian daripada ilmu. Tanya je kita dah dapat separuh ilmu. Betul-betul Ustaz kata tanya ni makruh sampai haram. Tak tanya dah dapat ni. Ni Ustaz beritahu balik. Tanya juga digalakkan. Dan dia sunnah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan Nabi pun banyak ditanya oleh sahabat. Cuma Nabi ni bila dia ditanya,
dalam keadaan yang tidak sesuai, maka Nabi larang. Nabi bagi tahu jangan tanya banyak sangat. Tak. Orang dulu dia banyak tanyalah, padahal dia tak ikut pun, dia tanya je. Tak masuk Islam pun dia tanya je Nabi, nak menjatuhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata begitu. Kan, kalau aku kata sekali, kalau aku kata ya, nescaya diwajibkan dan kamu tak mampu. Dan kamu jangan banyak tanya, Nabi kata. Nabi kata, Nabi sambung lagi. Nabi kata, zaruni ma taraktukum. Apa yang aku tak sebut kau tinggalkan. Apa yang aku tak nyatakan kau tinggalkan. Kan? Mana kata macam tadi, Nabi dah kata Allah Taala suruh kau buat haji. Tak disebut bilangan, mana sekali dah tu. Dia tanya lagi. Nabi kata zaruni ma taraktukum. Tinggalkan aku apa-apa yang aku tidak nyatakan. Tak payah sidik lah. Kan? Tak sidik. Ikut je apa yang aku perintahkan. Ikut yang tu je. Nabi kata idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh lakukan sesuatu, kau buat ikut yang kau mampu. Idza nahaitukum an amrin, Nabi kata fad'u, kalau aku larang pula kau tinggalkan. Nampak? Sebab tu setengah ulama dia mengeluarkan hukum dari sudut ibadah sunnah. Berdasar pada hadis ini Nabi kata idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh kau lakukan sesuatu, buatlah ikut kemampuan kamu. Yang wajib sama, yang fardu sama. Sebab suruhan ni dia ada dua. Satu yang difardukan, satu yang tidak difardukan, yang kita sebut sebagai yang sunat-sunat lah. Yang sunat-sunat kan. Kita semayang tuan-tuan, tak boleh semayang sambil berdiri. Semayanglah sambil duduk. Semayang sambil duduk. Masa pening kepala sikit, semayang duduk. Tapi kalau sikit-sikit janganlah. Kan? Ada ulama yang betul-betul syadid, umpama dalam mazhab Syafi'i. Kita boleh berjalan, kan? Cuma kita tak boleh berdiri lama. Dia suruh kita takbir je lah kena berdiri. Lepas tu baru kita duduk. Itu yang syadid, yang tegas nak jaga kerukunan berdiri dalam solat. Tapi semua ulama kata kita tak mampu berdiri, kita boleh terus angkat takbir lah kena duduk. Nampak? Itu semua yang fardu lah. Tapi yang sunat ni lagi mudah. Yang sunat pun kita tak ada apa-apa keuzuran. Tuan-tuan boleh semayang duduk, tak ada masalah. Cuma pahala orang semayang duduk tanpa keuzuran, separuh daripada pahala orang semayang berdiri. Itu sajalah. Bahkan Nabi SAW banyak semayang dalam keadaan duduk, terutama bila dah di hujung usianya. Aisyah sebut dalam riwayat Ahmad dan yang lain-lain lah. Imam Sa'ati dia hurai tentang semayang Nabi ketika akhir usianya. Dia kata kana Nabi aksar min salawatihi wa huwa qa'id. Dia kata Nabi banyak semayangnya, dia semayang dalam keadaan duduk. Ulama tafsir ni ketika hujung usia. Yang penting semayang, jangan tak semayang langsung. Terutama beberapa jenis ibadah yang penting-penting lah, yang kita tak boleh tinggal. Yang dekat-dekat nak sampai wajib, fardu lah. Bahkan di sisi ulama yang lain dia kata wajib. Witir jangan tinggal. Nampak? Apa lagi? Duha mengikut satu pandangan ulama lah, walaupun tidak semua. Tapi witir kalau boleh kita jangan tinggal. Yang sunat yang paling ditekankan witir. 2 rakaat sebelum subuh. Kalau tak ada boleh qada selepas itu. Namun saya tak lihat mana-mana ulama mewajibkan sembahyang sunat sebelum subuh. Tapi yang mewajibkan sembahyang witir tu ada. Mana kata sembahyang witir ni lebih utama. Al-Imam Syafi'i fatwa dia yang lama dia kata witir lebih utama di kalangan solat-solat sunat. Fatwa dia yang baru dia kata sembahyang subuh 2 rakaat sebelum. Dia ubah fatwa dia. Setelah dijumpa beberapa nas dia nampak macam lebih utama lah. Nampak? Jadi penting. Sama juga baca Quran. Kita tak mampu tuan-tuan nak baca daripada alif lam mim sampai akhir. Mungkin kita tak mampu. Yang penting setiap hari kita baca Quran. Kita boleh pilih mana-mana surah yang kita nak. Tak perlu kita melazimi ambil daripada alif lam mim kita baca berurutan sampai akhir. Tak menjadi syarat. Kita boleh pilih mana-mana surah yang kita baca. Bahkan saya sendiri pun saya lebih seronok baca Quran dengan memilih-milih surah. Saya pilih surah hari ni surah Al-Munafiqun. Bukan hari ni lah, satu-satu masa saya ambil satu surah. Tapi bila saya baca satu surah saya akan habiskan. Surah yang panjang saya akan habis sampai sehari atau 2 hari. Surah yang pendek saya akan habiskan terus. Surah-surah yang panjang saya makan masa sikit. Tapi surah-surah yang pendek macam surah yang 100 ayat,
150 ayat dari surah Al-Mu'min tu semua saya akan habiskan terus. Saya akan suka memilih-milih surah. Sebab saya bila baca saya tak baca saja, saya tengok pentafsiran. Jadi saya lebih suka macam tu. Terpulanglah. Yang penting Quran. Dan sekurang-kurang baca Quran setiap hari ni walaupun kita tidak pegang mushaf, ialah membaca surah-surah yang sudah dijamin keagungannya. Ayatul Kursi, Amanar Rasul 30 dan yang lain-lain. Lau anzalna hadzal Quran, adalah kan kelompok-kelompok ayat yang paling penting tu, kita kena baca sekurang-kurangnya. Itu paling tidak lah. Paling tidak kan. Zikir pun sama juga. Zikir pun sama juga. Jadi ibadah ni tuan-tuan, dia diadakan diversity, tanawwu dipanggil kan. Supaya kita ni sentiasa dia panggil apa? Kita istiqamah, kita tak bosan lah. Zikir pun sama. Subhanallah kita kena baca. Kurang-kurang 100 kali satu hari. Itu paling kurang. Allah. Tuan-tuan baca subhanallah 100 kali tuan-tuan. 2 minit je kalau. Nabi kata dapat 1000 kebaikan. Subhanallah, 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 subhanallah. 100 kali. Kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh tinggal juga. Itulah satu-satu kalimah yang kita kena baca bila kita nak mati pun. Kan? Lebih baik lagi kita sambung bagi panjang sikit. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata itulah kalimah yang paling mulia yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelumku. Tak ada kalimah lain. Nabi kata siapa yang baca 100 kali sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dia akan datang pada hari kiamat. Tidak ada orang lain yang bawa satu amalan yang lebih baik dari dia. Kita nak amalan yang tak berapa berat tapi sahih. Ini kita nak fokus. Adalah amalan lain yang hebat-hebat, tapi kadangnya nafsnya itu tidak diiktiraf. Kadang-kadang lemah, sedikit lemahnya, tapi banyak bab fadilat ni kadang-kadang lemah dia banyak sangat. Dan tak ramai orang yang mengetahui, mereka orang yang belajar benda ni lah. Adalah amalan yang hebat-hebat. Baca Qul Allah 50 kali tuan-tuan. Umpama ibadat 50 tahun ada disebutlah setengah buku saya perhati. Tapi nah itu bukan, nah itu matruk. Ulama menolak nah situ. Tapi adalah disebut. Seorang bila dia mengarang tuan-tuan, dia tidak berapa, dia cuma sekadar hadis, tapi dia tidak dari sudut tu. Boleh nak amalkan, tak ada masalah. Amalan ni tuan-tuan boleh buat. Tapi yang penting yang mana betul-betul sahih tu kita fokus. Dan yang lain-lain lah. Subhanallahil azim wa bihamdi. Itu zikir untuk rezeki yang sahih daripada Nabi. Orang nak rezeki ni macam-macam buat. Cari azimah sana, azimah sini, minta ustaz baca doa sini, buat air sana, buat air sini. Kan? Tapi okey lah sikit. Daripada pergi puja kubur tu. Kan? Pergi tekan nombor ke. Ada orang beritahu saya tu, nak tarik duit. Dia kata nak tarik duit ni mudah je. Pergi rumah orang tinggal. Ada setengah-setengah tempat kampung, ada rumah yang dah nak runtuh dah, usang tu. Pergi ke rumah macam tu. Bawa pinggan, bawa kain color merah atau color kuning, saya tak ingat. Ni betul orang kisah saya, kita dulu ada kawan juga jadi kaki-kaki macam ni. Lepas tu dia kata, bila dah dekat dengan rumah lah 10-15 meter tu, masuk ke rumah tu. Tapi jangan masuk ke depan. Kena berjalan kok mengundur. Ini betul-betul buat terbiak. Jalan kok mengundur. Ngundur, jangan jalan ke depan macam ni, jalan ke ngundur. Bila dah sampai atas rumah, letak pinggan. Tapi kena letak bawah kakang kita lah, letak bawah situ kan. Lepas tu keluar. Lepas dah keluar, dia kata esok pergi, dia kata. Esok pergi, adalah barang-barang mungkin tinggal cincin ke apa tu, kita tarik duit. Saya tuan-tuan, saya pergi berkemah dulu masa saya kursus. Saya berkemah di PD. Tuan-tuan perasan tak, di PD, di Port Dickson tu, dekat pantai apa nama? Teluk Kemang tu, tuan-tuan perasan tak, sebelah hujung tu ada macam bukit.
Kita orang berkemah, pergi bukit tu, kan? Naik bukit tu, turun bukit tu. Rupanya lepas kita turun bukit tu, kan? Dia ada satu tempat sejarah. Tempat tapak kaki hang tua. Kita orang pergi berkemah seminggu situ, khususlah cikgu kan. Ada satu hari kita berjalan naik bukit, letih juga. Turun bukit, rupanya di belakang bukit tuan-tuan, dia ada tempat sejarah. Ada tapak kaki Nabi pula dah. Ada tapak kaki hang tua dengan perigi hang lipu. Hang lipu ni kan dikatakan isteri hang tua. Allah Ta'ala alam lah. Kan? Ada perigi hang lipu. Lepas tu di bawah tu ada tapak kaki hang tua. Kan? Tapi kadang-kadang saya rasa pelik juga. Ni kuasa Allah Ta'ala lah. Tuan-tuan, perigi tu di atas bukit. Betul-betul pinggir bukit. Tapi perigi tu air dalam. Sampai perigi tu dia punya simen sampai ni, dada kita. Air tu boleh cucah tangan. Padahal di lereng bukit. Tapi ada air. Betul-betul lereng bukit. Kita naik, tepi perigi kan. Tapi air dia dalam. Air dia tu penuh apa nama perigi. Kata-kata pelik juga. Lepas tu dia jadi tempat tu macam keramat. Sangkaan setengah orang lah. Tapi yang uniknya, ni yang unik tu, penuh dengan kertas. Kertas-kertas pemujaan, penuh. Kan? Yang bawa kita tu rela hutan kat situ lah. Dia kata sini orang Melayu datang, orang Cina datang, orang India datang ni lah minta nombor apa benda ni. Penuh kertas merah, ada hijau, ada macam-macam kertas ada kat situ. Tapi heran tu, saya heran betul. Nak masuk ke dalam tu jauh. Boleh masuk tu. Kan? Nampak? Jadi yang pentingnya itulah ya. Jadi benda-benda ni kita kena tinggal. Dan haji ni sebenarnya dia satu ibadah yang terafdal juga, yang perlu kita tahu. Cuma untuk orang yang nak dah, orang kata memang sudah dipanggil untuk haji, dia kena belajar hukum syarak. Dan itu tuan-tuan boleh fokus dalam pengajian fiqh dengan ustaz. Apa nama ustaz tu? Saya lupa. Cuma saya nak fokus pada kelebihan-kelebihan haji yang untuk kita tahu lah ya. Nampak? Baik. Dah lama dah kita isyak ni. Saya cukup lah kot. Nak lajak pukul 9 kan lama ni. Jadi secara kesimpulannya, ketiga-tiga amalan ni berakhir dengan haji adalah amalan yang paling afdal. Kalau dia tidak afdal, dia tidak akan dijadikan rukun dalam Islam. Dan selepas ini insya-Allah taala saya akan kongsikan tuan-tuan beberapa kelebihan amalan ini yang kadang-kadang kita belum pernah dengar ataupun kita belum pernah belajar. Rupanya haji ni tuan-tuan satu amalan yang teramat tinggi nilainya di sisi Allah Taala. Mudah-mudahan kita boleh buat haji raka ya. Melainkan kalau orang ni mungkin tak sempat ataupun dia mungkin ada harta, tapi yalah kan kita kena ikut kiu kan. Meninggal kita tanpa kita haji, kita boleh mewasiatkan, ataupun kalau kita tak wasiat pun wali kita tu, anak kita atau sesiapa yang menanggung wasiat, menanggung harta, dia mesti menghajikan untuk kita. Macam kita lah, mak bapak kita meninggal, dia ada tinggal harta, betul? Dia ada tanah, dia ada apa, sebenarnya sebagai tu kita kena hajikan. Sebab kita ni, kalau kita ada harta, kita kena jual harta kita untuk pergi haji sebenarnya. Tapi orang tua kan, dia ada tanah banyak, dia tak jual. Alah dia mati tanpa pergi haji. Daripada kita jual tanah tu buat joli, sebagainya kita haji lah untuk dia. Macam itulah contoh. Itu pentinglah kita faham. Perota model. InsyaAllah ta'ala lah. Perota model ni pasal dia tak ada kena mengena dengan ayat Quran, dia tak ada kena mengena dengan amalan-amalan macam tu. Percaya kat ubat lah, itu dipanggil syirik khafi. Kita yakin kat ubat. Tapi sebahagian kata percaya kat ubat dari sudut sunnatullah, dia tak salah. Ubat ni mujarab ni boleh apa nama, keyakinan pada ubat atas dasar memang dia mujarab, dia tak menjadi syirik. Dia keyakinan pada ubat, dia yang memberi kesembuhan, mengambil tempat Allah, itu boleh jadi syirik. Tapi sebab apa? Sebab ubat ni sebenarnya dia memang penawar. Dia sunnatullah, dia juga daripada hasil perbuatan Allah. Kita yakin ubat ni memang dia mujarab, dia tak ada masalah.
Kalau yakin dia menyembuhkan, tu masalah. Macam kita makan lah. Kan? Kita makan umpamanya. Kita makan, kita kenyang. Sebenarnya makanan tu dia tak mengenyangkan kita. Yang mengenyangkan Allah Ta'ala. Dan kita bekerja lah. Kita bekerja dapat duit. Memanglah yang bagi gaji tu bos kita. Tapi yang bagi rezeki Allah, dia sipi-sipi tu. Dia macam tu lah. Kita meyakini ubat ni mujarab. Dia tak salah. Tak salah. Kemujaraban ni memang Allah Ta'ala bagi. Dan Nabi pun suruh cakap begitu. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kesembuhan ni bukan kedebung turun daripada langit. Tak. Allah Ta'ala alam ni Allah Ta'ala dah letak sunnah tu. Sebab tu Nabi suruh bila sakit berubat. Sebab Allah Ta'ala tak turun satu ubat, satu penyakit melainkan ada ubat. Kita minta Allah bagilah aku sihat, bagilah aku sihat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi kedebung turun daripada langit. Sihat tu itu, bukan itu. Tapi Allah Ta'ala akan bawa kita jumpa penawar yang baik. Itu dipanggil sunnatullah fil alam. Sunnah Allah Ta'ala di atas alam. Nampak? Macam tu lah. Nabi sendiri pun dia berubat. Sahabat sendiri pun berubat. Walaupun dia orang dengan Allah Ta'ala dekat. Kan? Tapi dia akan dibawa dengan cara macam tu. Macam Nabi lah. Kan? Ada kalanya Allah Ta'ala bila nak Isra' dan Mi'raj, Nabi boleh naik direct sekejap pun. Tapi bila nak berhijrah, Nabi berhijrah macam manusia biasa. Padahal Allah Ta'ala boleh bawa begitu naik burak pun tak tahu. Ada kalanya Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan. Ada kala Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu bersesuaian dengan perbuatannya ya, ke atas alam yang dipanggil sunnatullah fil alam. Tu ya. Kena fahamlah, bukan kata tak boleh yakin langsung ubat mujarab. Meyakini ubat tu mujarab, memang kita makan mujarab, dia tak ada masalah. Dan dia benda tabi'i. Cuma jangan katalah ubat tu menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala tapi melalui ubat ini. Ubat ini mujarab, alhamdulillah. Dan kita boleh share ubat-ubat yang mujarab kepada kawan-kawan. Bukan makna kita nak puja ubat itu, jangan sampai tak macam tu lah. Contohnya adalah ya. Jadi kita kena faham dia konsep-konsep macam tu. Boleh? Jadi kita dah setengah jam Isyak ni. Biasa kita berhenti pukul 9. Tapi ni pasal Isyak awal. Kan lewat sangat kan. Kok ada di kalangan kita yang ada kerja dan seumpamanya. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk malam ini. Untuk the next kuliah nanti kita sebutlah sikit semanyuk. Bulan 12 lah kan? Ini bulan 11 kan? Bulan 12 nanti saya akan menghabisi hadis ini. Saya akan sebutlah 4-5 kehebatan haji dan juga kisah pada Nabi dan sahabat InsyaAllah. Lepas tu tahun depan, setelah setahun saya di sini, kita masuklah hadis nombor 2. Dalam ni saya kira adalah dalam 50 hadis. Jadi kalau satu tahun satu hadis, nampak gaya saya 50 tahun kalau mengajar kat masjid ni. 50 tahun lagi tak tahulah tuan-tuan ada tak ada kat masjid ni. Saya insyaAllah lah ada. Pasal saya muda lagi. Okey. Kita tutup majlis dengan kafarah dan surah Al-Nas. Qul qawli hadza wa astagfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.